Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Belum ada keputusan mansuh lesen memandu fizikal, kata Lok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata Kementerian Pengangkutan masih belum membuat keputusan berhubung cadangan memasukkan lesen memandu fizikal. Mengakui ada di kalangan orang ramai mengeluh mengenai pelaksanaan digitalisasi terhadap lesen kenderaan bermotor LKM atau cukai jalan. Lok berkata dia dapat membayangkan reaksi mereka terhadap langkah digitalisasi. Reaksi kami, jangkaan ialah tidak semua orang akan menyokong langkah ini kerana mereka mungkin di kawasan luar bandar yang mempunyai masalah jaringan internet. Kami tidak mahu memaksa orang ramai untuk melangkah digitalisasi ini. Untuk lesen dan cukai jalan, kami akan mengambil pendekatan tahap demi tahap, katanya. Sebelum ini ada orang ramai melaporkan tidak lagi perlu membawa lesen memandu fizikal kerana dokumen berkenaan boleh diperoleh secara dalam talian menerusi sebuah aplikasi khas. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan, Zailani Hasim, berkata aplikasi berkenaan sudah siap dibangunkan JPJ dan sedang menunggu lampu hijau daripada Kementerian Pengangkutan. Pada 10 Februari lalu, Lok mengumumkan pelekat lesen kenderaan bermotor atau lebih dikenal sebagai road tax tidak lagi perlu dipamerkan pada cermin kenderaan persendirian. Menurutnya, inisiatif itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Pengangkutan untuk melaksanakan langkah digitalisasi dalam perkhidmatan teras JPJ, khususnya membabitkan lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu Malaysia LMM persendirian. Sementara itu, bernama melaporkan mulai hari ini, pengguna yang ingin mendaftar dengan aplikasi My JPJ perlu mansuhkan nombor unik alfanumerik identifier yang tertera pada belakang lesen memandu masing-masing. Laporan media. Utusan Malaysia dan New Straits Times melaporkan kenyataan bekas menteri itu direkodkan ibu pejabat SPRM Putrajaya semalam, manakala seorang anak bekas Perdana Menteri pula telah dipanggil untuk disoal siasat. Sumber yang tidak dinamakan dilaporkan memberitahu media tempatan ini bahawa siasatan masih di peringkat awal dan masih lebih ramai yang mungkin akan disoal berhubung kes Pandora tidak lama lagi. Aliran wang kepada pelaburan asing dan kemudian penemuan laporan Pandora Papers sedang dikaji dengan teliti dan siasatan sedang dijalankan untuk melihat sekiranya terdapat sebarang unsur jenayah seperti yang dinyatakan dalam laporan antarabangsa itu. Individu yang dipanggil untuk disoal siasat tidak dinamakan, seperti amalan biasa berhubung orang yang belum didakwa di mahkamah. Bagaimanapun, bekas menteri itu digambarkan dalam ucapan berkenaan sebagai Menteri Kanan ketika era pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad. Dilaporkan bekas menteri itu antaranya diminta menjelaskan aliran wang dan pelaburan ke dalam 12 syarikat luar pesisir yang berdaftar atas namanya dan ahli keluarganya di luar negara. Penyiasat juga dilaporkan sedang menyiasat sama ada dana itu datang daripada projek kerajaan atau tidak. Kertas Pandora merujuk kepada kebocoran dokumen kewangan dan rekod lain daripada 14 penyelia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus syarikat Shell dan firma pemegang amanah di kawasan cukai di seluruh dunia. Dokumen itu didedahkan kepada Konstitusi Antarabangsa. Wartawan penyiasat ICIJ yang seterusnya memberikan akses kepada rakan kongsinya termasuk Malaysia kini. Antara ahli politik Malaysia yang didapati menyimpan kekayaan mereka di tempat bebas cukai termasuk Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Aziz, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan beberapa yang lain. Mereka masing-masing berkata pada 2021 bahawa akaun berkenaan telah digunakan untuk tujuan yang sah. Mempunyai entiti